Inilah dia biskut peanut butter saya yang telah siap saya bakar dan saya dah susunkan di dalam piring ya. Memang sangat sedap rasa je. Sangat padu dengan rasa kacang. Nak tahu macam mana cara membuatnya? Jom ikuti saya terus. Jangan ke mana-mana. Stay tune. Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Hari ni saya nak tunjukkan resepi biskut peanut butter yang memang selalu saya buat apabila hari raya menjelang. So kebetulan kita bakal menyambut hari raya Aidiladha yang akan menjelma tak lama lagi. So kita bolehlah jadikan biskut ni sebagai salah satu hidangan kita semasa hari raya Aidiladha nanti. Okey, jom kita tengok bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat biskut peanut butter ni. Saya gunakan 2,5 cawan hingga 3 cawan tepung gandum, setengah TSP baking powder, 1,5 cawan tepung jagung, 1 buku butter iaitu 250 gram, kismis hitam secukupnya, 1 TSP esen vanila, 1 biji telur yang saya dah kocok dia ringan saya kacaukan dia sekejap. 1 cawan peanut butter, jenama apa pun tak masalah, dan juga 1 cawan gula halus atau gula kasta. Okey, jom kita tengok macam mana cara mengadun biskut peanut butter ni. Jom. Mula-mula kita akan putarkan kita punya butter bersama dengan gula halus kita sebentar sebab kita tak nak putarkan dia terlalu lama kerana kita buat biskut memang tak perlu untuk kita memutar dia terlalu gebu. Kemudian kita matikan mixer kita sekejap dan kita masukkan kita punya peanut butter tadi kita masukkan dan kita putarkan dia sehingga sebati je. Apabila dah sebati, kita masukkan kita punya telur tadi. Putarkan sekejap. Masukkan 1 TSP esen vanila dan bolehlah kita masukkan kita punya tepung tadi Kita juga boleh putarkan adunan ni menggunakan hand whisk saja tak perlu gunakan mesin pun boleh. Nak guna hand whisk boleh, nak guna hand mixer pun boleh Macam saya jenis yang malas, saya terus gunakan mixer. Kemudian kita masukkan tepung jagung kita. Kemudian diikuti dengan tepung gandum kita. Semasa kita meletak tepung gandum kita tadi, kita kena tengok ke keadaan kita punya adunan tu. Kalau perlu, kita jangan masukkan semua Macam saya masukkan lebih kurang dalam 2 setengah cawan dulu. Kemudian saya biarkan dulu berpusing dan saya rasa adunan tu jika adunan dah cukup, macam kata dah boleh nak ditekan dekat acuan, cukup tak payah nak dihabiskan tepungnya Kemudian kita tutupkan adunan kita dengan plastik dan kita rehatkan dia selama lebih kurang 10 hingga 15 minit. Sementara tu kita punya acuan kita tadi, kita sapukan minyak sebab nanti kalau tak kita punya biskut susah nak keluar. Kita sapukan dia margarine atau butter guna brush. Lepas tu kita letakkan kita punya kismis hitam tadi. Kalau besar-besar sangat kismis tu, potonglah 2. Macam ni saya just letak sebab untuk makan sendiri. Kemudian kita letakkan dia dan kita susunkan dia, letakkan di bahagian tengah sebab nanti kalau tidak dia bergerak. Tapi adalah kalau dia bergerak sikit-sikit tu biasalah. Kemudian kita ambilkan kita punya adunan tadi, kita letakkan lebih kurang dia muat untuk dalam lubang ni tadi untuk acuan kita. Macam saya agak-agak aja. Kemudian saya letakkan semua. Masa kita letak tu, kita kuncikan sekali kita punya kismis tu. Tapi kadang dia bergerak juga Okey, tak apa. Kita habiskan semua sekali. Kita letakkan kita punya adunan ke dalam acuan. Barulah nanti kita akan tekankan dia Tekan jangan terlalu kuat. Seelok-eloknya kita letakkan dia lebih kurang dalam 3 suku dekat dalam acuan tu supaya dia boleh ada ruang untuk dia naik sebab kita ada letak baking powder kan, nanti dia akan naik sedikit. Tetapi tak masalah kalau kita terletak lebih ke apa, kita boleh
keluarkan sikit kita punya adunan tu. Jadi kita buatkan dia ngam-ngam sama paras dengan kita punya saiz acuan. Nanti kalau dia naik pun dia naik sikit, nampak cantik ini kita buat dua tak masalah Kalau dia terlalu penuh, keluarkan sikit dia punya adunan. Kalau nak timbang satu-satu adunan ni berapa gram untuk satu lubang ni pun boleh. Tapi saya tak buatlah macam tu Kalau nak buat boleh, tak masalah. Kemudian kita ulangilah proses ni sehingga adunan kita habis. Buatkan dia. Macam hari ni saya guna oven kecil, jadi cuma buat 4 acuan dan saya akan bakarkan dulu Apabila dah siap 4 acuan ni, saya akan bakarkan dulu. Saya bakar pada suhu 160 darjah api atas bawah yang saya telah panaskan 10 hingga 15 minit awal. Okey. Dah siap 4 acuan ni, saya nak bakarkan dulu. So, bila kita membakar biskut peanut butter ni, dia akan cepat masak sebab peanut butter ni dia cepat sikit hangus. Jadi kita kena tengok, pastikan kalau oven saya guna 160, mungkin kalau oven kecil dia akan gunakan lebih kurang dalam 150 darjah Jadi kena kenali oven masing-masing dan tengok suhu untuk bakar biskut berapa yang sesuai Kita bakarkan api atas bawah sehingga masak. Apabila dah masak, kita ambilkan redai dan kita keluarkan dia. Sebab saya dah bakar, saya bakarkan dia pada rak sebelah bawah. Tetapi sebelum saya angkat, saya letakkan 5 minit di rak sebelah atas sebab saya gunakan oven kecil yang Zanussi tu. Itulah cara dia. So jangan dia berubah colour sangat. Nanti kita punya biskut pahit Dan dia jangan kita angkat putih-putih pun, nanti dia kat dalam dia tak masak dan lembap tekstur dia. Alhamdulillah, biskut saya pun dah siap. Tengok tu, nampak pun sangat sedap bolehlah cuba bagi peminat-peminat yang sukakan biskut kacang. Boleh cuba resipi ni untuk dijadikan salah satu menu di pagi Aidiladha yang bakal tiba tak lama lagi ni. Tengok tu, nampak pun sedap. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan resipi-resipi menarik yang saya akan kongsikan di minggu-minggu akan datang. Supaya saya lebih bersemangat untuk kongsikan resipi-resipi ke depannya. Okey, sekianlah saja perkongsian saya pada hari ini. Diharap bermanfaat buat semua. Akhir kata, selamat mencuba. Selamat berjumpa lagi. Maaf kalau ada kekurangan dari pihak saya, sama ada saya sengajakan atau tidak dari segi tutur bicara dan tata bahasa. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana sudi menonton. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.